Okey, kita tengok soalan nombor 4. Yang ni melibatkan linear dan non-linear. Kenapa linear dan non-linear? Sebab linear ni yang tak ada kuasa tertingginya adalah 1. Non-linear kuasa tertingginya lebih daripada 1 lah. Yang ni 2. So kalau kamu tengok yang ni dia buat dalam satu baris sama dengan. So anggap ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3. Kita pecahkan. Yang mana mudah? Nombor 3. So sama dengan 10, sama dengan 10. So yang first one, x squared tolak y tambah y squared. Yang kedua, 2y tambah 2x. Okay, yang ini tak boleh buat apa-apa. Kita anggap nombor 1. Yang nombor 2, kalau kamu tengok nombor kat depan dia 2, 2, 10. Boleh kecil kan? So cikgu kecil kan? So kita akan dapat 5 pula. Kita akan dapat y tambah x sama dengan 5. So inilah nombor 2. Okey, antara 1 dan 2 yang mana mudah? Nombor 2 sebab tak ada kuasa. So nak ambil y ke x? Okey, kita tengok. Kalau ambil y ni ada muncul 2 kali. Kalau ambil x, dia muncul sekali saja. So kita ambil x. X sama dengan 5 tolak y. So inilah nombor 3. Jadi ganti 3 dalam 1. Okey, ganti 3 dalam 1. So, apa dia 1 tu? Nampak x buat kurungan kuasa 2 tolak y tambah y kuasa 2 sama dengan 10. So, gantikan 5 tolak y. Okey, kembangkan. Yang ini pun dah dapat 2 markah lah. So, sini dapat 25 tolak 10y tambah y kuasa 2 tolak y tambah y squared tolak 10. Cikgu pindah siap-siap. Sebab bila kuadratik kita nak guna kalkulator. So make sure dia sama dengan sifar. So y squared. Jadi 2y squared. Negatif 10, negatif y. Negatif 11y. 25 tolak 10 tambah 15. Okay. So gunakanlah kalkulator kamu tu. Yang ni. Mod. Equation. Okay. A kita 2. B negatif 11 dan C 15. So jawapan dia 3 dengan tak mau 2.5 ya, bagi dalam bentuk fraction. Improper fraction, pecahan tak wajar. So 5/2. Jangan ambil X sebab kita punya ni Y. So Y kita adalah 3 dengan Y kita 5/2. Jangan lupa factorization. So Y tolak 3, 2Y tolak 5. Okay, dapat Y ganti dalam X. So, kalau Y 3, kalau Y 5/2. So, X adalah 5 tolak 3. Dapat 2. Mana dapat 5 tolak 3 kat sini? Okay. Kalau Y 5/2. So, 5 tolak 5/2 pun dapat 5/2. Okay. Selalunya kalau soalan tak bagi tahu, bagi jawapan dalam berapa angka bererti atau tempat perpuluhan, jawapan dia mesti nombor bulat atau pecahan lah. Okay, pecahan yang kita boleh tukar. Okay, contoh katalah nombor 5. Okay, kita tengok contoh nombor 5. Soalan dia mention dekat sini nak 3 tempat perpuluhan. So jawapan kamu mesti guna formula lah. So ini nombor 1, yang ini nombor 2. So antara 1 dan 2 ambil nombor 1 sebab tak ada kuadratik. And then ambil Y. So Y sama dengan 7 tolak 2X. So ni nombor 3. Ganti 3 dalam 2. Okay, sebab kita dah pilih nombor 1. So nombor 3. X kuasa 2 tambah 2X. Nampak Y ganti 7 tolak 2X. Cikgu pindah siap-siap 2. Sebab bila kuadratik kita akan guna kalkulator mesti bentuk sama dengan sifar. So X kuasa 2 tambah 14X tolak 4X squared tolak 2. So yang ini dengan ni negatif 3X squared tambah 14X tolak 2. Kalau boleh X squared kita biasakan supaya dalam maths pun tak buat silap, positif. So cikgu positifkan dia.
So, semua tukar tanda. Okay. So, kita check guna kalkulator jawapan kita. Equation 1. Okay, kuasa tertinggi 2. 3, negatif 14 dan 2. Okay, so dia nak 3 tempat perpuluhan. Jawapan tak sama. Mungkin jawapan salah kot. Okay, 3 tempat puluhan, so sampai 4.519 saja. Okay, X yang pertama adalah 4.519. X yang kedua adalah 0.147, bukan 147. Yang ni tak cukup 4 angka berti, tapi sebab dia nak 3 tempat puluhan, so 148. Kalau nak bagi lebih, tak apa. Okay, so 0.148. Yang ini jangan guna factorization, nampak sangat salah. So, kamu kena guna formula. Formula bagi ya. Cikgu tunjuk je lah, terus ganti kan. X sama dengan negatif B plus minus B squared tolak 4AC per, jangan buat sekerat macam ni, salah. Okay, sebab formula dia per tu adalah full 2A. Gantikan negatif B. Apa B kamu? Negatif 14. Jangan terus tulis positif 14. Negatif-negatif terus letak positif. Tak boleh. Kena tunjuk kaedah ganti tu. So, sini pun sama negatif 14. Jangan tulis 14. Memang 14 kuasa 2 dengan negatif 14 kuasa 2 nilainya sama. Tapi, kita punya pemakahan adalah untuk penggantian dalam formula. So, kena tulis negatif 14. A kita 3, 4AC. C kita 2. Sini adalah 3. Okay, baru boleh ganti. Kalau X 4.519. And then lagi satu X adalah jawapan Y tu salah lah tu. Okay, kena check balik lah. So, Y kita adalah, X kita lagi satu 0.148. So, Y adalah 7 tolak 2, 4.519. So, dapat jawapan 7 tolak 2 kali 4.519. So, dapat negatif 2.038. Okay, yang ini pun sama. Y sama dengan 7 tolak 2, 0.148. So, jawapan dia 6.704. Okay. So, next one. Soalan nombor 6. Okay, garis lurus X per 2 tolak Y per 5 sama dengan 1 memotong lengkung. Okay. Bila dia kata, bila memotong ni, okay, yang ini adalah persamaan garis lurus. Yang ini adalah lengkung. So, potong tu katalah ini ada garis lurus, lepas tu ada lengkung. Ni, dia potong dekat sini. Titik P dan Q. Ini kita namakan sebagai titik persilangan. So, bila titik persilangan, kaedah dia adalah persamaan serentak. Okay, nak cari titik bersilang, kamu dah belajar masa tingkatan 3. Guna persamaan serentak. Okay, so yang ini cuma bezanya, yang ini payah sikit lah equation dia. So, kalau kamu tengok ini, anggap equation pertama, X per 2 tolak Y per 5 sama dengan 1. Persamaan kedua, X, Y tolak 4X sama dengan 4. Okey, kalau boleh elakkan pecahan. So, apa nak buat dengan pecahan ni? Tengok penyebut dia, 2, 5. So, macam mana nak hapuskan? Ambil, cari gandaan sepunya terkecil. Dah belajar masa form 1. Okey, 2 dengan 5, gandaan sepunya terkecil dia adalah 10. So, kali dengan 10. So, kamu akan dapat 2 potong sini 5, 5X. Tolak 5 potong 10, 2Y. Sama dengan 1 pengkana kali 10.
Okay, dah tak ada pecahan. So, ini persamaan 1. Okay, yang ini persamaan 2. Okay, antara 1 dan 2, yang mana mudah? So, kalau kamu tengok, dua-dua tak ada kuadratik. Tapi dekat persamaan kedua ada x, y. So, dia duduk rapat. X, y duduk sebelah-sebelah. X darab y. So, jangan pilih 2. Terpaksa pilih 1. Okay, nak ambil x ke y? Ambil y sebab y muncul dekat 2 sekali saja. So, daripada sini, okay, 5x tolak 2y sama dengan 10. So, negatif 2y sama dengan, sini akan jadi 10 tolak 5x. Y adalah 10 tolak 5x per negatif 2. Okey, macam ni tak boleh ya. Dalam penulisan pecahan, penyebut tak boleh negatif. So, apa kamu buat? Kali semua dengan negatif. So, dia akan dapat y sama dengan negatif 10 tambah 5x per 2. Okay, yang ni yang kamu tukar. Y tu tak payah dah lah. Sebab kita nak yang ni saja. Kedudukan dia. Okay, biar dia positif dekat bawah tu. Kali semua dengan negatif. Y tu tak payah kacau dah. So, kamu akan dapat ganti. Ini persamaan ketiga. Ganti 3 dalam 2. So, x, y kita negatif 10 tambah 5x per 2 tolak 4x sama dengan 4. Okay, nak selesaikan yang ni kali atas saja, bawah tak payah kali. So, negatif 10x tambah 5x kuasa 2 per 2. Ada pecahan, kali semua dengan 2. So, kamu akan dapat kat sini negatif 10x tambah 5x kuasa 2 tolak 8x. 4 kali 2, 8. Cikgu pindah siap-siap tolak 8. So, sini dapat 5x kuasa 2 negatif 18x tolak 8. Okay. So, check guna kalkulator. 5, A kita 5, B kita negatif 18, C kita negatif 8. So, jawapan dia 4 dengan negatif 0.4 tukar dalam bentuk fraction negatif 2/5. So, X kita 4, X kita negatif 2/5. Tunjukkan factorization kamu tu. So, kamu akan dapat X tolak 4, 5X tambah 2. Okay, dah cari X, kena cari Y pula. So, kalau X 4, Y adalah negatif 10 tambah 5X 4 per 2. So, dapat jawapan dia 5. Jangan tinggal macam ni. Sebab dia bukan suruh cari nilai XY ya. Baca soalan, dia suruh cari koordinat. So, bila koordinat, mesti jawapan kamu dalam bentuk koordinat. So, tulis balik jawapan dia 4, 5. Okay. And then, kalau X negatif 2/5. So, Y sama dengan negatif 10 tambah 5 negatif 2/5. Tekan je kalkulator. So, dapat jawapannya negatif 6. So, sama juga jawapan mesti dalam bentuk koordinat. Negatif 2/5 dan negatif 6. Okay, next one. Soalan nombor 7. Okay, so yang ini kita anggap sebagai nombor 1, 2. Ini pun tengok dia nak 3 tempat perluhan. So, guna formula. Ini nombor 1. 2y tolak x sama dengan negatif 1. Yang ini nombor 2. So, 1 dan 2. Yang mana senang? Nombor 2. Okay, so bila nombor 2 lagi senang. Okay, nombor 2 lagi senang.
So kita ambil X ke Y. Okey, katalah nak ambil X. Contoh ya. Nak ambil X sebab tak mahu ada pecahan. So kamu akan dapat 2Y tolak X sama dengan negatif 1. Negatif X sama dengan negatif 1 tolak 2Y. So ni ada negatif lagi. Bahagi dengan negatif. So X sama dengan 1 tambah 2Y. So inilah nombor 3. So ganti 3 dalam 1. Yang ni kena hati-hati. 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah X. Y jangan letak belakang, nanti terlupa letak kat depan. Tolak 3. So sini dapat 1 tambah 2Y. 1 tambah 2Y. Okey, yang ini. Jangan kali 2 dulu kuasa 2 dulu. 2 dulu, kembang dulu. Sini akan dapat 1 tambah 4Y tambah 4Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Y tambah 2Y kuasa 2 tolak 3. Baru kali dengan 2. 2 tambah 8Y tambah 8Y kuasa 2. Okey, yang Y kuasa 2 sahaja. 8 tambah 2, 10 tambah Y, 11 Y kuasa 2. Y sahaja 8Y tambah Y tambah 9Y. 2 tolak 3 negatif 1. Okey, so check guna kalkulator. Jawapannya A kita 11, B kita 9, C kita negatif 1. So jawapan dia nak 3 tempat perpuluhan ya. So X yang pertama 0.099. Dia nak 3 3 tempat perpuluhan. So jawapan yang kedua negatif 0.917. Okey. 917. Bukan X tapi Y. So Y yang pertama adalah 0.099. So kalau ikut jawapan cikgu bagi tu 0.0990 tu terlebih ya. Itu 4 tempat perpuluhan. Okey, tapi 3 angka bererti. So jawapan yang kedua Y sama dengan negatif 0.917. Yang ni kena guna formula. So Y sama dengan negatif plus minus per 2A. So A negatif B 9, 9, A 11, C negatif 1, 2A 11. Okay, so gantikan kalau Y 0.099, X adalah 1 tambah 2 0.099. So dapat berapa jawapan dia tu? 1 tambah 2 kali 0.0 dapat 1.198 untuk jawapan yang pertama. Okay, kalau Y kamu negatif 0.917 adalah 1 tambah 2 negatif 0.917. 1 tambah 2 kali negatif 0.834. Okay. So soalan yang terakhir nombor 8. Ni titik bersilang, samalah macam tadi. Bila titik bersilang maksudnya guna persamaan serentak. So yang pertama Y kuasa 2 sama dengan ni cikgu kembang siap-siap 2X kuasa 2 tambah 4. So ini persamaan 1. Persamaan 2 2X tambah 3Y tolak 6 sama dengan sifar. So antara 1 dan 2 lebih mudah sebab dia linear equation. So nak ambil X ke Y. Okey, kalau cikgu ambil Y sebab depan X ni ada 2. So kalau depan tu dah lah kuasa 2, lepas tu kena kali 2. So cikgu ambil Y. Okey, so Y adalah negatif 6 pindah 6. 2X pindah tolak 2X pindah 3/3. Okey,
So, kamu akan dapat ganti 3 dalam, jawapan tu pun salah tu. Bukan salah, cara penulisan salah. Mesti dalam bentuk koordinat ya. Ganti 3 dalam 1. So, y kuasa 2. 6 tolak 2 x per 3 kuasa 2 sama dengan 2 x kuasa 2 tambah 4. Okey, yang ni nak kena hati-hati. Bila kuadratik macam ni, pengembangan, atas kena kembang, bawah pun kena kembang. So, yang ni kamu akan dapat yang atas 36 tolak 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. X tambah 4x kuasa 2. Bawah pun 3 kena kuasa 2, 9. Sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4. So, kali semua dengan 9. 36 tolak 24x tambah 4x squared sama dengan 18x kuasa 2 tambah 36. Okey. So, kita selesaikan. So, yang ni kita kembang susun bagi sama dengan sifar. So, yang ni pindah dia jadi 4 tolak 18 negatif 14x kuasa 2 negatif 24x. 36 pindah jadi sifar sama dengan sifar. Okey. So, x squared. Lepas tu 14. Cikgu bahagi semua 14 dengan 24. Bahagi semua dengan negatif 2. So, sini dapat 7 x squared tolak 12x. Okay. So, bila kamu check guna kalkulator, dia akan jadi macam ni lah. A dia 7. B dia negatif 12. C dia sifar. So, okay. So, jawapan dia X yang pertama 1.7 something. Jawapan yang kedua sifar. Okay. Tu kena check balik jawapan dia tu. So, X 7 tolak 7X tolak 12. Bagi dalam pecahan pun boleh sebenarnya. Okay. So, kalau kamu tengok yang ni boleh tukar pada pecahan. Okay, 12 per 7. Apa yang silap dia? Negatif. Okay, nanti kamu cek balik. Oh, patutlah. Sini negatif, sini positif. Patut jawapan tak sama. Sana. So, sini jadi positif sebab cikgu bahagi dengan negatif. So, X yang pertama adalah sifar. X yang kedua negatif 7 per 12. So, dapat X cari Y. Okay. Dah dapat X cari Y. Y kita yang ni lah. So, kalau X sifar, Y kita adalah 6 tolak 2 kali sifar per 3. So, dapat jawapan dia 2. So, titik yang pertama sifar 2. Yang ini yang kena tunjuk dekat jawapan tu salah dia tak tunjuk dalam bentuk koordinat. So, jawapan yang kedua, kalau X kamu adalah negatif 7 per 12. So, Y sama dengan 6 tolak 2 negatif 7 per 12 per dengan 3. Okay, so kita tukar juga, saya bagi jawapan dalam pecahan jugalah sebab dah lalang tu pecahan. So, jawapan dia 43 per 18. Okay, 43 per 18. So, negatif 7 per 12 dengan 43 per 18. Betul ke jawapan dia tu? 6 tolak dengan
benda lain. Oh, patutlah cikgu terbalik kat sini. Masya Allah. Sini bukan negatif 7 per 12. 12 per 7. Patut jawapan tak sama. Okay, so sini negatif 12 per 7. So sini pun sama lah. Negatif 12 per 7. So jawapan dia 22 per 7. Mana cikgu tentukan ya. So sini negatif 12 per 7 dengan 22 per 7. Okey, settle untuk bab. Yang ni tajuk ni tu dah saya takut cikgu pun kadang tersalah kembang, salah salin. Jadi kena check 2-3 kali jugalah. Soalan mudah tapi dia kena teliti. Okey? Okey, itu saja. Terima kasih.